Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Obat gout ada, obat gastrik ada, dan ada beberapa produk yang lain Anda boleh lihat. Nah, sangat simple untuk beli. Tekan saja produk itu, masuk di Shopee, order macam biasa. Oke, baik saudara-saudara yang saya amat hormati. Baru-baru ini, antara beberapa pilihan raya kecil yang menjadi sebutan, yang terdekat adalah pilihan raya air kuning. Antara beberapa berita susulan berkaitan dengan pilihan raya ini, PAS tolak cadangan Mahfuz beri kemenangan percuma kepada Barisan Nasional di air kuning. Adakah sebenarnya pilihan raya ini menjadi satu kemenangan yang sangat mudah untuk Barisan Nasional? PAS Perak berkata Mahfuz Omar tidak patut memandang rendah potensi parti itu yang akan mewakili Perikatan Nasional. PAS Perak menolak cadangan Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar supaya parti itu memberi laluan dan kemenangan percuma kepada BN pada PRK Air Kuning bulan depan. Menyifatkan kenyataan itu sebagai sombong, Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, Mahfuz tidak sepatutnya memandang rendah potensi partinya yang akan mewakili Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara, di sini Anda boleh memberikan komen. Anda rasa pilihan raya air kuning nanti siapa yang akan menang? Adakah BN akan menang besar? Ataupun sekali lagi PN akan hilang lagi satu kerusi yang mereka ingin menang? Katanya Mahfuz sepatutnya merenung kembali kegagalannya mempertahankan Parlimen Pokok Sena pada PRU 15 walaupun lama mewakili kawasan berkenaan. Kalau nak ikutkan alasan PAS mesti kalah kerana UMNO menang banyak penggal. Mahfuz pun menang beberapa penggal di kerusi Pokok Sena, tapi akhirnya kita tewaskan. Ini terbukti hujah beliau tak betul. Maka jangan sombong sangat, kata Adun Selama kepada FMT sambil meminta Mahfuz berpolitik secara matang. Hari ini media melaporkan kenyataan Mahfuz menggesa PAS tidak membuang masa untuk meletakkan calon bertanding di PRK Dun Air Kuning kerana parti itu telah kalah dalam 5 siri pilihan raya sebelum ini. Mahfuz mendakwa PAS tidak ada peluang dalam PRK itu jika digabungkan undi milik BN dan PH pada PRU 15. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah PAS akan tarik diri ataupun akan terus berjuang dan kemenangan percuma kepada Barisan Nasional? Apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, sebelum kita teruskan, kita direct saja. Iklan hari ini ada produk yang saya share di sini. Ini produk sangat baik. Obat gout, obat gastrik, dan ada beberapa jenis produk yang lain yang Anda boleh lihat. Order macam biasa, macam dekat Shopee, sangat simple, harga pun berpatutan. Ini akan membantu saya dan membantu channel ini untuk terus berkembang. Oke, baik saudara-saudara, ada satu soalan. Adakah sokongan terhadap Anwar Ibrahim daripada GPS, GRS, daripada UMNO, Barisan Nasional, dan ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim? Adakah sokongan terhadap Anwar Ibrahim ini benar-benar kukuh sehingga PRU 16? Ataupun mungkin sekiranya ada janji yang tidak ditepati oleh Anwar Ibrahim akan menyebabkan beliau kehilangan sokongan? Nah, saudara-saudara, ini satu berita. Kata Fadila, kerajaan selesai 9 tuntutan ME 63 setakat ini. Ia termasuk pengiktirafan Jabatan Kerja Raya serta Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah dan Sarawak
sebagai jabatan teknik bawah arahan Perbendaharaan 182 EP 182. Oke, kita direct to the point saja. Bayangkan kalau berkaitan dengan MA 63 yang menjadi tuntutan seluruh rakyat Sabah, seluruh rakyat Malaysia ataupun menjadi tuntutan orang-orang Borneo. Adakah sekiranya tuntutan-tuntutan ini tidak ditunaikan sepanjang Anwar Ibrahim memerintah? Kerana kita tahu kalau saya tak silap pada manifesto Anwar Ibrahim pada PRU 15 yang lepas ada MA 63 yang disebut di dalam manifesto tersebut. Jadi disinilah waktu yang sangat sesuai, sangat tepat untuk Anwar Ibrahim untuk menunaikan manifesto itu, menunaikan hasrat rakyat Sabah dan Sarawak, melibatkan MA 63. Jadi apa yang saya ingin persoalkan di sini, kalaulah MA 63 yang menjadi tuntutan Sabah dan Sarawak ini tidak ditunaikan, adakah ahli parlimen daripada GPS, ahli parlimen daripada GRS yang kini menyokong Anwar Ibrahim akan bertindak berpaling tada? Nah, kita sudah tahu Anwar sudah berada di pertengahan penggal beliau sebagai Perdana Menteri. Pilihan raya negeri, pilihan raya umum akan diadakan pada mengikut tarikh adalah pada tahun 2027. Jadi kalau ada apa-apa berkaitan dengan MA 63 yang tidak diselesaikan, adakah itu akan menjadi penyebab kepada kejatuhan Anwar? Sekiranya ada ahli parlimen daripada GRS, GPS yang akan berpaling tada. Kita nantikan saja. Apapun, kita tahu Anwar Ibrahim akan cuba yang terbaik menunaikan segala tuntutan yang melibatkan MA 63. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, setelah Ismail Sabri Yaakob telah memberikan kerjasama kepada SPRM 5 jam disiasat bertarikh 13 Mac dan akan disiasat semula pada Jumaat bertarikh 14 Mac. Saya telah menerima satu komen daripada netizen. Komen ini pasti membuat semua, kalau ada penyakau-penyakau di luar sana, tidak tahulah siapa identiti mereka. Adakah mereka ini menteri ataupun ahli parlimen yang pernah bekerja sama ketika Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri ke-9. Ini satu komen yang panas. Cari mereka sehingga ke titik akhir. Siapa yang terlibat dengan dana kempen Keluarga Malaysia 700 juta, kemana wang itu dibelanjakan? Wang 700 juta jika digunakan untuk bina hospital alangkah baiknya. Oke, saudara-saudara, sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa jenis produk. Ubat gout ada, ubat gastrik ada, dan ada beberapa produk lain yang sesuai dengan Anda. Mana satu yang ngam di mata, sesuai di hati, bolehlah klik produk itu. Order macam biasa, sangat simple, order dekat Shopee. Oke, saudara-saudara, melalui komen ini saja, apa yang saya lihat adalah kenyataan ini, cari mereka sehingga ke titik akhir. Antara spekulasi yang mungkin dibuat oleh orang ramai, perkara ini sudah pasti bukan dilakukan oleh seorang individu saja. Ini pasti dilakukan oleh beberapa individu. Sebelum ini, bekas pegawai Perdana Menteri ke-9 ditahan SPRM, dan semakin hari semakin banyak saksi yang dipanggil. Jadi kita nantikan saja pada hari ini pula, pada hari Jumaat 14 Mac, Ismail Sabri Yaakob sekali lagi akan dipanggil SPRM. Nah, adakah dengan ini gesaan terhadap Ismail Sabri untuk mendedahkan siapa identiti yang terlibat dengan isu ini? RM 170 juta wang ringgit yang ditemukan. Pelbagai mata wang, bukan saja ringgit Malaysia, jongkong emas yang ditemukan. Sudah pasti perkara-perkara ini perlu
disiasat. Nah, antara identiti yang paling dinantikan adalah adakah mereka ini adalah menteri ketika era Perdana Menteri ke-9? Adakah mereka ahli parlimen daripada Perikatan Nasional? Kerana pada ketika itu PN menjadi kerajaan. Adakah terdapat ahli parlimen daripada UMNO pada ketika itu? Nah, semua ini menjadi tanda tanya dan menjadi persoalan. Nah, kita nantikan saja pada selepas siasatan penuh dilakukan kepada Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri pun sudah membuat pengakuan beliau akan memberikan kerjasama kepada SPRM. Dan SPRM pula mengarahkan Ismail Sabri untuk sekali lagi disiasat pada hari Jumaat. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, agak-agak lah kan apa akan jadi pada masa akan datang sekiranya penyakau-penyakau yang terlibat dengan rasuah ini akan didedahkan identiti mereka. Kalaulah mereka MP kerajaan, nah ini pasti satu kejutan baru untuk Anwar Ibrahim. Dan begitu juga kalau mereka daripada kepimpinan blok pembangkang, nah ini sudah pasti menjadi satu lagi berita buruk untuk pembangkang Perikatan Nasional. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, apa komen Anda?